Tuan, saya percaya hari ini Tuan akan membincangkan dengan lebih mendalam prosedur undang-undang dalam menyelesaikan harta pusaka akibat kematian si waris. Ya. Sebelum Tuan menjelaskan dengan lebih mendalam, harta pusaka ini Tuan, dia boleh dikategorikan kepada dua. Yang pertama adalah harta alih ataupun movable assets, dan yang kedua adalah harta tak alih ataupun immovable assets. Jadi di mana rumah, tanah termasuk dalam harta tak alih, manakala simpanan, saham dan juga kenderaan ia termasuk dalam kategori harta alih. Ya, betul ya Tuan ya? Betul. Okey, kebiasaannya Tuan, ramai di kalangan kita yang masih belum pasti apakah proses yang perlu kita lalui dan perkara-perkara yang perlu kita buat untuk tujuan pengurusan harta pusaka sepeninggalan si mati. Jadi, dan saya pasti Tuan bahawa pengetahuan dan pengalaman Tuan yang luas dalam mengendalikan kes-kes pengurusan harta sedikit sebanyak boleh membuka minda-minda kita di sini mengenai isu-isu seperti ini. Silakan Tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Terima kasih kepada kita punya moderator dan kepada Bank Pembangunan Malaysia Berhad. First time saya datang ke sini dijemput oleh Bank Pembangunan bersama dengan JK Syariah dia, Dr. Shahnas. Berkenaan dengan pengurusan harta pusaka. Harta pusaka ni maknanya harta peninggalan selepas meninggal lah, sebab Dr. Shahnas tadi sudah pun sebut macam mana pengurusan harta sebelum seseorang itu meninggal. So sekarang ni kita nak pergi kepada apabila adanya waris kita meninggal, so macam mana kita nak uruskan harta pusaka tersebut, yang mana kita belum ada one stop center. Kita belum ada one stop center. Dia kalau nak kira one stop center, dia kena datang pejabat peguam lah. Pejabat peguam one stop center itu iklan kepada peguam. Jadi di Malaysia ni kita bahagikan harta ni kepada dua, ialah harta alih dengan harta tak alih. Kalau di negara lain dia ada lagi harta intelek, dan sekarang ni dia ada wang kripto dan sebagainya lah. Tapi di Malaysia ni dia mudah saja. Kita masih lagi simple. Dia kira harta alih dengan harta tak alih. Selain daripada harta tak alih, maka dia semua alih. Harta tak alihnya ialah rumah, tanah, maknanya yang ada berkaitan dengan hak milik geran tanah tu lah kan. Tapi ada juga rumah harta alih sebenarnya yang boleh diangkat dan dibawa tu. Itu saya consider sebagai harta alih tu, yang satu kampung bawa rumah tu. So dia lebih kepada kita ada geran hak milik induk tu di pejabat tanah, maka itu dikira sebagai harta tak alih. Dan kalau kita bangunan besar, maknanya di apartmen, kondo ataupun di flat rumah kecil tu pun kita kira harta tak alih, sebab dia kita berkongsi geran tu. So selain daripada tu, maka ia adalah dikira sebagai harta alih, termasuklah duit tunai, termasuklah e-wallet, termasuklah selain daripada tersebutlah wang kemas dan sebagainya lah, barang kemas, kereta dan sebagainya. So kategori harta alih dengan harta tak alih ni dia bukan apa, dia sebenarnya untuk kita tahu ke mana kita nak uruskan harta pusaka ditinggalkan oleh waris kita. Kita anggap sekarang ni kita nak menguruskan harta yang sudah pun terbeku kerana berlakunya kematian, sama ada waris terdekat kita ataupun kita nak membantu sahabat-sahabat kita. So kita ada lebih kurang ada 3 kategori lah, 3 tempat yang kita boleh pergi berdasarkan kepada nilaian harta pusaka yang ditinggalkan oleh si mati. Yang pertamanya, ini yang biasa kita orang panggil lah, selalunya dia bukanlah satu istilah yang rasmi, tapi kami pengamal ni kami sebut sebagai pusaka ringkas, pusaka kecil, pusaka besar. Yang istilah betulnya ialah pusaka kecil. Pusaka kecil tu dia ada istilah betul sebab dia ada akta harta pusaka kecil tu. Jadi bila kita yang tu kecil kita panggil besar lah. Itu yang mereka yang ringkas kita panggil pusaka ringkas. Jadi yang kalaulah si mati tu dia hanya ada harta alih kurang daripada 600,000. Maknanya tak lebih daripada 600,000 dan dia tidak ada tanah. Dia ada harta-harta yang
selain daripada tanah dan nilainya tak sampai 600,000, maka kita boleh dapatkan surat kuasa mentadbir itu di amanah raya sahaja, amanah raya berhad. Maknanya waris boleh pergi ke amanah raya untuk amanah raya keluarkan suatu surat kuasa pentadbiran. Amanah raya ni dia simple lah, sebab tu kita orang panggil pusaka ringkas je ni, sebab dia tak ada tanah. Pergi ke amanah raya dan amanah raya akan buat siasatan dia akan buat siasatan jugalah. Selalunya peguam ni dia tidak terlibat pun bila kita konsult dan kita minta waris pergi sendirilah. Dan saya ingat dia punya prosedur tu agak mudah lah. Kalau lah tak sampai 100,000 lagi mudah. Kalau lebih 100,000 mungkin amanah raya akan minta juga perintah faraid. So di amanah raya ni kalau melibatkan harta yang tidak ada tanah dan kurang 600,000. Kalau ada Ferrari ke BMW i8 ke mungkin lebih 600,000, tak bolehlah amanah raya sebab jumlah dia masih lagi 600,000. Satu lagi, kemudian kita pergi pada pusaka kecil. Kita istilahkan ni sebagai pusaka kecil sekiranya ada tanah. Ada je tanah, maka pusaka kecil mempunyai bidang kuasa. Pusaka kecil ni dia di pejabat tanah lah untuk mudah faham. Tapi dia bukan semua pejabat tanah ada unit pembahagian pusaka kecil. Di beberapa tempat itu dia terpaksa merge, dia terpaksa gabungkan beberapa pejabat tanah. Mungkin dia panggil unit pusaka kecil selatan Kelantan Selatan, Kelantan Utara, macam itulah dia akan bahagikan, menyebabkan unit pembahagian pusaka kecil ni dia agak sibuk lah kadang-kadang pegawai tu, sebab kadang-kadang dia pergi beberapa daerah, dia kena rotate. Jadi unit pembahagian pusaka kecil ni baru ni PKP pun dia terpaksa tutup. Dia kira bukan essential service sebab dah mati lah. Dia essential ni nak jamin orang hidup, dia ni nak uruskan orang yang dah mati. Jadi sekarang ni pusaka kecil dia banyak backlog. Dan baru ni pun unit pusaka kecil ni dia dah dinaik, pindaan dibuat untuk naik dia punya bidang kuasa jadi 5 juta. Cuma kita belum digazetkan lah. Sekarang ni yang masih berkuat kuasa ialah apa sahaja harta tak alih ada tanah kurang daripada 2 juta, maka kita boleh ke pusaka kecil. Dan sekiranya ada juga harta alih kat situ, kita boleh gabungkan sekali di pusaka kecil lah. Maksudnya di pusaka kecil tu waris pergi dan dia senaraikan harta si mati, termasuk tanah dan termasuk wang simpanan dan sebagainya lah. So dia pergi ke situ. Dan sekiranya harta si mati tadi melebihi 2 juta ke atas, maka tidak ada pilihan kecuali di mahkamah lah, mahkamah tinggi yang akan berbidang kuasa untuk mengeluarkan surat kuasa pentadbiran ataupun kita panggil surat kuasa mentadbir kepada waris untuk menguruskan harta pusaka yang nilainya melebihi 2 juta. Selepas ni dia akan naik 5 juta lah. Kalau naik 5 juta maknanya pusaka kecil lagi sibuk lah. Lagi sibuk sebab bidang kuasa dia luas. So di pusaka besar ni selalunya memang kena lantik lawyer lah. Walaupun secara teorinya tak ada lawyer pun boleh buat kalau pandai buat sendirilah. Saya pernah jumpa seorang tu dia buat sendiri, tapi dia staf mahkamah. Dia staf mahkamah. So mungkin ada lawyer belakang tabir lah kot. So selalunya memang kalau pusaka besar melibatkan 2 juta ke atas, maka peguam yang akan uruskanlah dengan dokumentasi peguam lah. Dia melibatkan affidavit, exhibit dan sebagainya lah. Dia ada peraturan-peraturan dia lah. So satu lagi, masyarakat bila melibatkan pusaka, dia ingatkan dia boleh settle di mahkamah syariah. Itu salah satu lagi gambaran yang diberi atau yang difahami oleh masyarakat kita, yang mana mahkamah syariah ni fungsi dia terhad. Mahkamah syariah ni dia hanya mengeluarkan pengesahan waris, macam yang Dr. Shana cerita faraid tadi, apa semua tadi, ashabul furud, mana asabahnya apa semua. Jadi dia mengeluarkan pengesahan faraid tu, siapa waris dan berapa bahagiannya. Kemudian ada pertikaian, contohnya ada pertikaian tentang wasiat yang dibuat, pertikaian tentang hibah yang dibuat, nak tuntut harta perceraian dan sebagainya. So itu boleh ke mahkamah syariah akan tentukan buat pengesahan. Dan kita kena bawa lagi yang mahkamah syariah buat tu, kita kena bawa ke sama ada ke mahkamah ataupun unit pembahagian pusaka kecil. Kita tak boleh tunjuk sijil faraid mahkamah tu, terus saja kita ke kaunter pendaftaran nak tukar nama di pejabat tanah. Tapi jangan kata sijil faraid tak laku. Dia laku, cuma cara dia tu tak boleh terus
bawa persa benda tu lah, dia kena ada next procedure, sama ada kita sahkan di mahkamah ataupun kita bawa ke unit pembahagian pusaka kecil. Tapi sebenarnya kalau kes tu straightforward, kita tak perlu pun kepada perintah faraid. Sejak faraid tadi tak perlu, sebab pusaka kecil dia sudah pun ada kepakaran untuk membuat kiraan. Dia cuma perlu juga pengesahan mahkamah syariah kalau dia agak bukan straightforward. Macam ada kes yang kahwin luar negara belum disahkan, ataupun cerai luar negara belum disahkan, ataupun berlaku baru ni dalam berita Metro tu kebakaran dan disyaki suami yang membakar isteri kan. Tapi dua-dua meninggal. Siapa meninggal dulu apa semua. Jadi benda-benda macam tu kena mahkamah syariah sahkan dulu siapa waris dan adakah si suami tu mewarisi ataupun tidak. Jadi kalau ada isu barulah pusaka kecil akan tolak dahulu. Dia akan kata dia akan lantik pentadbir dan diminta mahkamah syariah sahkan siapa waris. Tapi kalau kita rasa benda tu tak ada apa-apa isu, kita tak perlu rugi masa ke mahkamah syariah, kita terus saja ke pusaka kecil. So ini dia punya kita kata 4 institusi yang masyarakat perlu faham, dan kalau dia salah pergi, dia akan jadi merugikan masa lah. Ini cara pengurusan harta pusaka yang malangnya kita belum ada one stop center tadilah. Dia kalau kita sebut macam ni, kan orang kata semua benda saya boleh pergi kat amanah raya contohnya. Betul. Kita ada lagi syarikat amanah selain pada amanah raya. Kita ada contohnya Salihin Trustee, Wasiah Shop, Mak Angkasa Amanah. Ini bukan nak iklan, tapi maknanya fungsi syarikat ni, kita boleh lantik syarikat ni menjadi pentadbir, ataupun kita boleh lantik syarikat ni biar syarikat ni tolong urus. Mana bukan waris ni yang nak jadi pentadbir, bukan anak sulung, bukan anak bongsu, kita terus saja pas kepada syarikat. Itu dia boleh jadi one stop center juga. Dia pula yang akan bawa sama ada ke mahkamah ataupun ke unit pusaka kecil. Tapi dia ada yuran dia lah. Dia ada yuran yang syarikat amanah, dan dia ada yuran yang tersendiri bagi peguam. Selalunya kalau yang simple orang lantik syarikat amanah. Kalau yang dah pening baru lantik peguam. Dah pening baru lantik peguam, kemudian di compare pula yuran peguam dengan yuran syarikat amanah kan. Jadi peguam ni selalu bernasib agak tidak baiklah bila kes yang teruk barulah sampai kepada peguam. Tapi itulah maknanya fungsi tu. Dia amanah raya yang paling tinggi lah, sebab dia akta perbadanan, dia amanah raya ni dia tidak perlu lantik peguam. Kadang-kadang bila pergi pada syarikat amanah, dia still nak lantik peguam luar. Dia cuma urus, kemudian dia akan hire peguam dia. Tapi kalau pergi amanah raya, pegawai dia sendiri boleh turun sebab dia bawah akta perbadanan berlainan dengan syarikat amanah. So itu fungsi-fungsi institusi yang ada di sekeliling kita di Malaysia ni. Bagaimana cara kita nak urus sesuatu harta pusaka apabila seseorang itu meninggal dunia. Saya ingat menjawab soalan Puan Syamana tadi lah, macam mana urus. InsyaAllah. Mungkin Tuan boleh jadi orang yang pertama mengendalikan one stop center ni, insyaAllah. One stop center. Baiklah, terima kasih Tuan di atas penjelasan tadi. Saya juga ada satu soalan yang bagi saya rasa agak menarik lah, yang ingin ditanyakan kepada Tuan. Kadang-kadang dalam sebahagian kes pengurusan harta pusaka Tuan, akan berlaku kes di mana sebahagian waris ini akan mendakwa bahawa si mati pernah mewasiatkan sesuatu harta seperti tanah sebagai contoh kepada beliau sewaktu si mati masih hidup lagi. Namun wasiat atau hibah ini hanya dilakukan melalui lisan sahaja, bercakap tanpa menulis. Ataupun ada juga kes janji yang diberikan oleh arwah ibu bapa kepada mungkin anak mereka yang mereka sayang. Ibu hadiahkan harta ni kepada anak yang banyak berjasa kepada ibu dia. Tetapi melalui hibah. Yang seperti Dr. Shahnaz kata tadi, hibah ini ia berkuat kuasa selagi seseorang itu masih hidup. Kan? Tetapi si ibu ni hibah, tetapi tidak ada apa-apa yang berlaku sampai si ibu ni sudah pun meninggal. Jadi sudah tentu Tuan, wasiat ataupun hibah yang samar-samar ni akan mengundang konflik dengan waris-waris yang lain apabila kita melakukan hukum faraid nanti. Jadi persoalan saya kepada Tuan, berdasarkan pengalaman Tuan sebagai peguam apakah hibah mahupun wasiat yang diberikan oleh si mati sewaktu masih hidup dahulu, seperti mana kes yang saya sebutkan tadi, iaitu melalui lisan ataupun melalui perjanjian tanpa bertulis, boleh diterima pakai dalam pengurusan harta pusaka ini? Itulah.
Dia itu masalah wasiat Melayu ni, dia bukan dia bukan wasiat Islam. Wasiat hibah, masyarakat kita masih lagi kurang faham apa itu beza antara hibah dengan wasiat. So kadang-kadang dia niatkan itu sebagai wasiat, dia sebut hibah. Kadang-kadang dia sebut hibah tapi tak berlaku pun lagi hibah. Jadi benda tu lebih-lebih lagi dia jadi masalah apabila dia hanya sebut secara lisan. Kalaulah benda tu menepati rukun dan syarat sekalipun, tetapi kalau hanya melalui lisan, perkara tu apabila diperdebatkan ataupun tidak disetujui oleh waris, maka dia perlu dibawa ke mahkamah syariah untuk disahkanlah. Macam saya cerita tadi lah, mana mahkamah syariah berbidang kuasa untuk menentukan sama ada instrumen secara lisan tadi adakah sah ataupun tidak. Dia bukan instrumen confirm lisan confirm tak sah. Dia boleh jadi sah. Tak ada masalah. Bila berlaku kematian dia pun cakap, oh ini si mati ni pernah bercakap, arwah ni pernah bercakap begini-begini. Kalau semua waris terima, okey settle. Kalau waris terima, okeylah, sebab kita boleh buat sama ada melalui persetujuan. Sebab kita ada pula konsep takharuj dalam faraid tadi, sebab tak apalah kita ignore lah wasiat kehibah sebab kita dah setuju. So kita pergi kepada takharuj, kita ambil permuafakatan melalui takharuj dan waris terima, dan benda tu okeylah. Bukannya confirm wasiat atau hibah tu sah, tetapi kerana berlapang dada dan sudah pun ada permuafakatan, kita ambil cara permuafakatan itu sahaja. Tapi kalaulah adanya kontes, kontes ni banyaklah. Kalau ikut pengalaman saya, kadang-kadang yang tidak ada anak, dia ada clash antara mertua dengan menantu. Dia ingatkan dia okey, dia ingat menantu yang baik, rupanya mak dia semua nak juga. Bukan mak nak sangat, tapi mak pun kadang-kadang nak ajar menantu. So dia kalau ada perkara-perkara macam dia isteri pun dia tak boleh ambil sambil lewa. Harta pencarian separuh dia nak, tak semestinya separuh. Harta pencarian tak semestinya separuh. So dia ada cara-cara untuk dia sahkan ni mahkamah syariah. Berkaitan dengan yang lisan tadi, kalau pergi ke mahkamah syariah maka perlu dibawa saksi, dan saksi perlu sahkan lafaz satu persatu. Saya pun ada kes, dah tukar nama tapi dia kata nak tukar nama secara pengamanahan, tapi pengamanahan tidak pernah dibuat di bawah Seksyen 344 Kanun Tanah Negara. Dia kata bagi amanah secara lisan, tapi tukar nama. Bertahun-tahun tak ada apa, bila TMB ambil alih baru timbul pengamanahan. Jadi dia tu pun dah bagi ke anak dia balik. Jadi macam-macam hal kalaulah perkara itu hanya dibuat secara lisan. Cuma nasihat saya untuk tidak menjadikan perkara ni lebih complicated pada masa hadapan, dan kalau betul-betul ada intention sama ada dia nak hibah ataupun nak wasiat, kita sekarang makin banyak institusi yang ada, makin banyak kesedaran yang ada, masih ejen-ejen pusaka ni pun banyak, maka hendaklah dibuat secara proper lah. Tanpa saya menafikan bahawa lisan tu boleh jadi sah lah kalau lah menepati rukun dan syarat, tapi kita nak supaya bila kita ada niat dan intention tu, kita buat betul-betul. Betul-betul kita jumpa, tak boleh nak kata jumpa asyik peguam je. Maknanya jumpa pihak yang profesional, yang layak untuk buat perkara tu, dan kita make sure kita buat betul-betul. Wasiat tidak boleh kepada waris. Wasiat kepada waris dia boleh dengan syarat izin daripada waris selepas kematian. Macam mana kita nak tahu dia setuju lepas mati, kita minta izin. Tapi dia ada cara dia lah, dia ada cara penderafan dia. Hibah pula dia kena ada qabul, dan dia kena ada qabat, dan siapa saksi, penyetiman dan sebagainya lah. So perkara itu kita kena train lah, dan pembangunan buat hari ni maknanya mendidik masyarakat supaya lebih faham. Dia tidak semudah itu, tidak semudah dengan niat terus jadi. Dia kena ada melalui dokumentasi yang proper lah, supaya hal-hal lisan tadi boleh didokumentasikan dan menjadi sebagaimana yang kita rancang lah, pemilik harta terancang. Baiklah, saya setuju. Walaupun lisan ini sah ya Tuan, tetapi sebaik-baiknya ia didokumentasikan dengan baik ya, secara bertulis bagi kita memudahkan proses selepas berlaku kematian ya. Tuan, baiklah.